Untuk slide yang berikutnya, kita akan bincangkan hukum Hooke. Hukum Hooke kan. Sebelum ni kita bincang tentang hukum Hooke. Dia ada rumus ya, di mana rumus dia kita tahu daya adalah ataupun pemanjangan berkadar terus dengan daya yang dikenakan sebelum had kenyal. Had kenyal maksudnya hilang sifat kekenyalannya. Jadi F berkadar terus dengan X. Ini hukum Hooke kata kan. Jadi F berkadar terus dengan X. Jadi kita terbitkan dengan formula Y sama dengan MX plus C. Kita akan dapat rumusnya ialah F sama dengan KX. Hubungan di mana F ialah daya yang dikenakan ataupun berat, paling tepat berat kan. K adalah kekerasan spring ataupun pemalar spring, dan X ialah pemanjangan yang dimaksud panjangan spring. Okey, untuk nombor 2 kita lihat graf ini adalah bentuk garis lurus. Garis lurus. Jadi kita tengok persamaan pun kita tahu di sini. Dan garis lurus biasanya cikgu dia cakap kan, kekenyalan kecerunan graf. Maksudnya apa kalau garis lurus? Kecerunan graf adalah malar. Maksudnya kecerunan graf adalah tetap. Jadi daripada graf ni kita tengok betul-betul, tengok kecerunan. F ada dekat sini, X ada dekat sini, K kat mana? K tak ada kan? K mungkin kecerunan graf. Malar ke tak? Malar sebab garis lurus. Untuk nombor 3 pula, kita akan bincang tentang unit kecerunan. Unit kecerunan kita tengok biasanya cikgu terang unit kecerunan adalah unit paksi Y bahagi unit paksi X. Yang kita belajar itu di dalam matematik tambahan dy dx ataupun y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Jadi unit kecerunan juga adalah di sini ialah Newton bahagi meter. Unit paksi Y Newton, unit paksi X ialah meter. Jadi kita akan dapat unit Y bagi unit X Newton per meter, Newton meter negatif 1. Ini adalah unit untuk kecerunan. Tadi kita dah bincang kecerunan ni adalah nilainya ialah K. K ialah pemalar spring sebenarnya kan. Kecerunan adalah pemalar spring. Okey, untuk nombor 4 pula kita dah tahu bahawa kecerunan graf ini adalah pemalar spring, iaitu K. Pemalar spring K kan. Jadi kita guna persamaan matematik, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Paksi Y ialah F, M ialah tadi apa juga? M ialah kecerunan graf, iaitu K, dan X paksi X ialah pemanjangan spring. Tambah dengan C. C apa? C adalah pintasan pada paksi Y. Jadi C adalah sama dengan berapa ni? C sama dengan kosong. Jadi kita dapat Y sama dengan MX tambah C. Jadi F sama dengan KX tambah kosong. Jadi K malar sebab apa? Kita menggunakan eksperimen ini menunjukkan kita menggunakan spring yang sama sepanjang eksperimen ini dijalankan. Itu menyebabkan K adalah malar. Okey kan? Untuk nombor 5 pula, kita membincangkan tentang luas di bawah graf, unit luas di bawah graf. Untuk graf tadi, maksudnya bila kita buat graf garis lurus macam ni, bila kita mencari luas di bawah graf, kita akan dapati bentuknya seperti bentuk apa ni? Bentuk segitiga. Jadi unit paksi Y darab dengan unit paksi X. Unit paksi Y ialah apa? Newton. Unit paksi X ialah meter. Jadi kita dapat unit dia adalah Newton darab meter. Jadi Newton meter, atau nama scientist name dia ialah Joule. Jadi bila kita tengok Joule ni adalah satu unit untuk tenaga, tapi tenaga dipunyai oleh spring ataupun bahan kenyal. Jadi kita kata unit luas di bawah graf adalah sama dengan tenaga keupayaan kenyal, E, ataupun EPE, Elastic Potential Energy. Jadi luas di bawah graf berbentuk segitiga bersudut tegak. Jadi kita menggunakan luas segitiga ialah setengah darab tapak darab tinggi. Jadi tapaknya paksi apa? Paksi X
tingginya adalah paksi Y. Jadi setengah darab Fx. Kita balikkan Fx. Jadi tenaga keupayaan kenyal sama dengan elastic potential energy sama dengan setengah Fx. Jadi untuk graf ini kita boleh ramalkan ada dua. Keceruan graf ialah nilai K, itu pemalas spring, dan luas di bawah grafnya ialah tenaga keupayaan kenyal.